Almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus, satu nama yang tidak perlu kita perkenalkan lagi, merupakan seorang tokoh pendakwah, pendidik, juga seorang ahli politik dan juga pengamal perubatan Islam yang sangat terkenal dengan aktiviti kebajikan dan dakwah kepada segenap lapisan masyarakat. Jadi suatu ketika dahulu, setiap hari Khamis pada malam Jumaat akan ditayangkan forum perdana Hal Ehwal Islam di TV1. Antara tokoh-tokoh yang besar yang terkenal pada masa itu adalah almarhum Profesor Datuk Harudin Ustaz Ismail Kamus, Datuk Dr. Hassan Ali sebagai moderator, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan ramai lagi tokoh lain yang membicarakan mengenai isu semasa dan juga hukum-hukum agama kepada setiap lapisan masyarakat. Jadi nak bincang benda-benda hukum-hukum agama ni bukan senang untuk menarik perhatian, apatah lagi golongan-golongan muda, kanak-kanak pada masa itu. Sebelum kita masuk kepada tajuk video kita, saya akan bercerita sedikit mengenai latar belakang pendidikan beliau. Beliau dilahirkan pada 2 Disember pada tahun 1948 di Kampung Batang Rening, Ulu Selangor. Pendidikan awal beliau secara rasminya bermula di Sekolah Arab Batang Kali dan berlangsung selama 6 tahun sebelum ke Mahad Hishamuddin Kelang, di mana beliau berguru dengan seorang ulama tersohor, yakni Syekh Mahmud Arif Al-Bukhari. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Kelang dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan mendapat ijazah sarjana muda syariah dengan kepujian pada tahun 1976. Beliau juga pernah menuntut di Beaver College, Pennsylvania, Amerika Syarikat yang sekarang dikenali sebagai Arcadia University. Ustaz Ismail Kamus pernah menjadi guru, pegawai penyelidik, pegawai dakwah selain bertugas selama 15 tahun di pelbagai jabatan. Selain itu, beliau juga menjadi pengasas kepada Persatuan Perubatan Islam Darussalam. Jadi itulah serba sedikit latar belakang beliau yang dapat saya kongsikan dengan tuan-puan pada kali ini. Pendekatan yang saya kira kita boleh ambil daripada Ustaz Ismail Kamus dalam menyampaikan kuliah dan ceramah agama beliau ni, yang pertamanya Ustaz Ismail Kamus ni dia suka menggunakan pendekatan yang santai, yang ada slogannya, ada bergurauannya, ada lawak-lawak sikit yang memang kalau budak-budak ni dengar pun mudah tertarik lah. Jadi ini merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk menarik perhatian audien dengan menyelitkan unsur lucu tapi sangat bermakna. Dia menggunakan bentuk-bentuk yang mudah untuk kita faham, dan pendekatan santai ini amat mudah dan amat berjaya untuk menarik golongan yang tidak berminat untuk mendengar kuliah-kuliah agama ini. Tapi dengan pendekatan yang santai, yang lucu, yang ada selingannya ini menyebabkan ramai yang tertarik untuk mengikuti kuliah-kuliah yang disampaikan oleh beliau. Kalau kita lihat video-video ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Ismail Kamus, beliau suka memberikan kiasan ataupun analogi mudah lah. Sebagai contohnya burung, sebagai contoh pakaian, kenderaan dan sebagainya. Dan contoh-contoh ini amat mudah untuk kita yang mendengar itu untuk relate ataupun kaitkan dengan apa yang ingin disampaikan. Yang biasa kita dengar tu sebagai contoh, jangan menjadi macam burung unta. Burung pun bukan, unta pun bukan. Jadi begitulah kiasan-kiasan yang digunakan oleh Ustaz Ismail Kamus ni, menggunakan kaedah angka-angka. Ini mudah untuk kita sebarkan, untuk kita faham. Contohnya 4 amalan yang perlu kita laksanakan, 11 ciri kebahagiaan, 10 cara solat yang baik. Jadi penggunaan angka-angka ni mudah untuk para pendengar dari segenap lapisan masyarakat untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh seorang penceramah dalam topik-topik yang sangat besar ataupun topik yang sangat berat. Jadi hebatnya Ustaz Ismail Kamus ni, pendekatan yang beliau gunakan dalam konteks berdakwah ini, pendekatan santainya, pendekatan yang ada kiasannya, ada lucunya, ada nombornya, ini bagi saya mendahului zaman lah. Sebab sekarang ni boleh dikatakan
benda ni dah jadi komen, jadi kebiasaan bagi penceramah-penceramah sekarang. Jadi Ustaz Ismail Kamus ni pada tahun 1990-an, 1980-an telah menggunakan pendekatan sebegini. Jadi bagi orang awam yang tidak tahu agama, tidak ada peluang untuk belajar agama, pergi ke masjid, mendengar kuliah-kuliah agama ni, jadi gaya berdakwah ini sangat penting kerana dapat menarik perhatian, seterusnya mengajak masyarakat untuk belajar agama secara lebih formal dan lebih teratur.